Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Mesara binti Hasbullah, nombor matrik 070622. Saya akan membincangkan tentang sejarah penulisan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara periwayatan dan cara pemeliharaan hadis Rasulullah SAW. Dari sudut periwayatan, melalui cara penerimaan dan penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi yang lain. Dari sudut pemeliharaan pula, melalui hafalan, penulisan dan cara pembukuan hadis. Seterusnya, tujuan pembukuan ilmu hadis riwayah ini adalah untuk memelihara hadis Rasulullah SAW daripada kesalahan dalam proses periwayatan, penulisan dan pembukuannya. Perkembangan hadis riwayah. Yang pertama, para sahabat berusaha mendapatkan hadis dengan cara menghadirkan diri ke majlis ilmu atau mendengar nasihat dan pesan Rasulullah SAW. Mereka akan mengikut apa yang disampaikan dengan teliti, baik dalam beribadah maupun dalam aktiviti bersosial. Yang kedua, para sahabat menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain dan tabi'in dengan berhati-hati. Para tabi'in kemudiannya menyampaikan hadis kepada tabi'in. Perkembangan seterusnya, Imam Az-Zuhri ialah orang pertama yang menghimpunkan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha ini diteruskan dengan himpunan, penulisan dan pembukuan hadis secara besar-besaran pada abad ketiga Hijrah oleh ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan ramai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridwana Rifiyah binti Azhar, nombor matrik 071252. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ilmu hadis dirayah. Pengertian ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan tentang perawi dan yang diriwayatkan oleh sanad dan matannya. Menurut Imam Asyuti, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya. Seterusnya, kandungan yang terkandung dalam ilmu hadis dirayah meliputi sanad dan matan hadis, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Tujuan ilmu hadis dirayah ini adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis yang makbul, iaitu yang dapat diterima sebagai dalil untuk diamalkan, dan yang mardud, iaitu yang ditolak. Kemudian, syarat-syarat hadis sahih terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertama, sanad yang bersambung. Sanad ini mestilah bersambung dari awal hingga akhir. Yang kedua, perawi hadis mestilah seorang yang adil. Sifat adil adalah perawi-perawi Muslim, baligh dan berakal, yang bertakwa serta menjauhi perkara-perkara yang fasik. Yang ketiga, perawi hadis mestilah seorang yang dobit. Dobit ialah seorang yang kuat dan sempurna hafazannya. Ia terbahagi kepada 2, iaitu dobit sodri dan dobit kitabi. Yang keempat, tiada syaz. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah daripadanya. Yang kelima, tiada illah. Riwayat atau hadis tersebut tiada sebarang kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis itu daripada mencapai darjat kesahihannya. Pengenalan kepada Sahih Al-Bukhari. Pengarang kitab ini ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memberi nama yang istimewa kepada karyanya, iaitu Al-Jami', Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunanihi wa ayyamihi, atau nama lainnya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari telah memilih 100,000 hadis untuk karyanya. Setelah karya Imam Al-Bukhari dihasilkan, beliau meminta ulama besar untuk menilai dan menyemak sahihnya seperti Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in,
dan ramai lagi. Antara syarat hadis di dalam Sahih Bukhari adalah bersambung sanad, adil, sempurna dhabitnya, tiada syaz, tiada ilah, dan syarat yang paling penting iaitu mesti berlaku pertemuan antara dua perawi. Seterusnya, pengenalan Sahih Muslim. Pengarang kitab ini ialah Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin War Al-Qushayri Al-Naisaburi. Sahih Muslim ini merupakan kitab Imam Muslim yang paling terkenal. Sahih Muslim ini merupakan kitab hadis paling sahih selepas Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Semasa penyusunan kitab ini, Imam Muslim mensyaratkan cukup dengan kemungkinan pertemuan antara dua perawi siqah yang hidup sezaman dan bebas daripada sebarang kecurigaan. Sedikit berbeza dengan gurunya, Imam Al-Bukhari, yang mewajibkan perawi perlu bertemu secara bersumuka agar sanadnya dapat diyakini benar-benar bersambung. Jumlah hadis di dalam sahihnya sekitar 7,666 hadis termasuk yang berulang dan sebanyak 3,033 hadis tanpa pengulangan. Sekian, terima kasih.